Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pada muka surat 79 kalau tak salah saya. Ya ada tanda lah. Ayah awak lari dulu jauh. Takut kena coronavirus. Dalam kita membahaskan suratul Qadri ataupun surah Inna Anzalna. Kalau ikut catatan saya, kali terakhir bulan 3. Bulan 4, 5, 6 tak ada. 3 bulan. Baik. Saya ingin memulakan dengan firman Allah dalam surah An-Nahl. Surah ke-16 ayat 112. Ayat ni saya baca berkali-kali sebagai peringatan, dan saya ingat saya pernah sebut tidak mustahil ayat ini akan menjadi kenyataan. Musibah yang serupa yang menimpa Arab Quraisy akan menimpa kita. Saya sebut banyak kali. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an umilla fa'adaq Allah libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Tuan-tuan tahu tak kenapa turun ayat ni? Ayat ini dikaitkan dengan peristiwa kemarau panjang bumi Mekah selama 7 tahun. Apakah sebab berlaku kemarau panjang ni ayat ni? Dan saya pernah sebut tidak mustahil satu hari nanti perkara yang sama juga akan menimpa kita. Hari ini kita kena coronavirus. Dalam ayat ini yang bermaksud dah Allah telah mengadakan satu perumpamaan, satu contoh di mana sebuah negeri itu penduduknya hidup aman, damai, tenteram. Rezeki datang melimpah ruah dari segenap penjuru. Malangnya kata Allah, fakafarat bi'an umillah. Penduduk negeri itu kufur dengan nikmat kurniaan Allah. Mereka tidak syukur, bahkan mereka kufur. Fa'adzaqaha Allah libasal ju'i wal khawf. Maka Allah tukar kehidupan yang sebelum ini hidup tenteram, aman, tenteram, rezeki melimpah ruah. Allah tukarkan keadaan tersebut. Apa yang berlaku? Kini mereka sedang hidup dalam keadaan kelaparan dan ketakutan. Bima kanu yasna'un. Kesemua ini adalah kerana perbuatan mereka sendiri. Kita tengok coronavirus yang bermula, kita mula macam curfew tu pada 18 Mac. Cuba tuan-tuan tengok. Kita ni Allah uji sikit lah. Berebut pakat beli roti gardenia. Sampai laku lah. Pasal apa? Takut mampu, tak boleh makan. Kemudian takut nak keluar pun jadi takut. Nak salam pun tak boleh salam. Takut. Bank pun tutup. Semua takut mampu. Ni ayat dulu saya baca banyak kali dah. Syukur saya tengok sendiri, saya hidup dalam zaman Allah uji kita dengan kelaparan dan ketakutan.
Berapa lama market dekat rumah kami tak buka. Pi pula tang tu ada orang pula meninggal kena coronavirus, dia tutup tu. Tu beradakai. Tapi sombong, tak mau duk dengar kuliah siapa tu. Bukan orang Padang Serai, Padang Lembu. Padang Serai sama. Hari tu saya tengok dalam Facebook, ustaz mana mula buat kuliah ada apa cangok masjid apa. Aku dah fikir nak main tak main, tak lagi tinggal aku dengan bayar. Saya tuan-tuan, saya tak berhenti kuliah. Saya hanya rehat 18 Mac sampai 25 Mac saja. Sahabat, ada seorang sahabat Sungai Petani, dia WhatsApp kat saya, apa kata kalau ustaz buat kuliah live duha. Saya duk teringat, sungguh juga kan. Dah mana tak boleh nak pergi, roti dan dunia apa habis. Saya puasa. Dalam sejarah tuan-tuan, saya dapat puasa 15 hari Rejab, sebulan Syaban, sebulan Ramadan, 6 hari dalam bulan Syawal. Bila raya 7 Syawal tu raya, seluar pun terlondeh. Badan ni sampai tak ada isi, tulang ke semua. Kalau nak buat korban memang tak laku lah. Punya warak puasa hampir 73 hari. Tak pernah dalam sejarah. Rupanya ada hikmah Covid. Saya dapat puasa, sunatnya wajib. Keduanya, saya dapat compile, saya dapat susun model-model ceramah tu ada 80 tajuk. Ustaz lain aku tak tahu lah apa buat kerja apa kan. Syekh ni boleh kata hari tengok dia tak Muhammad Rusdan hantar dia tu hikmah dia tuan-tuan. Tapi kita nak khabar, jangan kita ulang perangai yang sama. Ini bahawa Allah hantar the invisible creature, satu makhluk yang tak dapat dilihat dengan mata kasar, tapi telah meragut ratusan nyawa di seluruh dunia. Saya tak pasti adakah seluruh negara di dunia ni kena coronavirus atau tidak. Ada tak negara yang tak kena? Dia apa kata negara yang tak kena tu negara gohit gostan kan. Kita kena 100 orang lebih meninggal. Kampung saya ada juga. Dia macam mana tu dia boleh main tu, saya rasa pelik. Sedangkan dia bukan anak Korea situ, dia dikebumikan di situ. Mana untuk menyelamatkan keadaan. Kita jadi takut nak lalu kot depan kubur tu. Bukan takut tu, takut coronavirus duk tunggu. Baca doa berbuih mulut tu. Tu dia, tu yang Tuhan sebut tu. Aku tukar kehidupan hampa dalam keadaan lapar dan takut. Kalau dulu tak apa nak baca doa tu la berbuih sampai la lekat lah. Bismillahirrahmanirrahim Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kalau nak tambah lah, tapi yang Nabi ajak tak tu yang tambah tu ulama pun kira okey. Innal ulama warasatul anbiya. Tiap-tiap kali nak keluar rumah, amailah yang tu. Mudah-mudahan iblis pun mengaku kita tak boleh nak buat apa lah kat dia ni kan. Baca macam-macam ayat Quran. Nak pergi buat live kuliah tu, macam-macam ayat Quran dia baca, takut mati. Sampai adik-adik pesan jaga-jaga sikit ustaz ni kan. Tapi saya dah fikir kalau aku mati kena coronavirus, kena buat kuliah duha, saya perasan tak apa. Bukan nak pergi bermaksiat kan. Banyak hikmah lah tuan-tuan. Dan hari ni lagi ramai orang yang kenal saya di seluruh Malaysia kerana like kuliah duha Facebook tu. Sebab respon waktu saya duduk kuliah tu ada. Oh yang ni kau Ustaz Syarilu handsome rupanya, handsome kan, kelakar punya. Kelakar lawa. Banyaklah hikmah. Kita syukur tuan-tuan. Ingat, tidak mustahil bala apa lagi yang akan menimpa umat manusia yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ingat, kita syukurlah, kita berdoa lagi tuan-tuan, sebab kita pun tak tahu
Saya paling susah hati apabila kerajaan membenarkan tadika ni buka. Walaupun mereka tak pergi sekolah setiap hari, tapi tadika, tapi yalah, budak-budak ni macam mana kita nak kontrol, nak jaga mereka supaya mereka ikut SOP. Ya tak? Kita orang tua-tua pun ni ada satu berita. Mana ada? Asal ni corona mai. Kan? Terus berdoa. Dan saya memang berdoa daripada 18 Mac sampai hari ni tak pernah tinggal. Ya Allah, Kau hentikanlah wabak COVID ini daripada muka bumimu, ya Allah. Daripada muka bumimu, bukan dia minta untuk Malaysia, ya. Jangan kita selfish, jangan kita penting diri, kita kira kita nak selamat, kan? Kok tak lagi habis coronavirus dia mai lain pula. Jadi itu di antaralah peringatan bersama surah An-Nahl ayat 112. Cuma nak tanya Abang Anwar, kita kuliah kita sampai berapa? Insya-Allah bayaran sama lah. Macam dulu juga kan. Okey. Dah yang tu pun nak tanya ikhlas ni. Banyak gelak. Ustaz ni duk lawak siapa tu. Nah, itu surah An-Nahl ayat 112. Baik, kita sambung sikit ayat pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setengah daripada kemuliaan dan kelebihan malam Lailatul Qadar adalah malaikat dan ar-ruh. Dimaksudkan di sini adalah Jibril alaihi salam. Turun dan nyata kepada junjungan, membawa suruhan-suruhan Tuhan untuk disampaikan kepada umat manusia. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul. Kalau nabi dia beramal untuk dia sahaja. Rasul dia ada umat. Dia ada orang yang dia kena pimpin. Turun dan nyata kepada junjungan, membawa suruhan-suruhan Tuhan untuk disampaikan kepada umat Nabi. Makna ada perintah suruhan, ada perintah larangan. Ingat, sampai bila-bila. Perintah Allah dua saja, ada suruhan, ada larangan. Dalil Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Begitu juga surah Al-Hasyr ayat 7. Walaupun ayat dalam 124 dia tak sebut suruhan larangan, tapi bila kita tengok terjemahan jelas, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Al-Baqarah ayat 124. Tuan-tuan ingat sendiri, ingat yang dikatakan suruhan Allah itu, perintah Allah itu, ada suruhan, ada larangan. Al-Baqarah 124. Saya baca sebahagian daripada terjemahan ayat tersebut. Dan ingatlah, ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah suruhan dan larangan. Kod nak kuatkan hujah apa yang disuruh. Di antara contoh dalam surah Ibrahim ayat 37 dan surah As-Saffat ayat 102. Itu suruhan terhadap Nabi Ibrahim. Larangan kena tengok At-Taubah ayat 114. Allah larang Nabi Ibrahim jangan doa kat pak dia. Ayat 113, 114 At-Taubah. Jadi perintah Tuhan ni dua ya. Ada suruhan, ada larangan. Untuk menguatkan hujah ayat ini, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, surah Al-Hasyr ayat 7. Apa yang Muhammad perintah, yang dia suruh kamu kena buat. Apa yang dicegah dan ditegah, tinggal sama sekali. Boleh faham mana? Kok mana tahu 3 bulan tak dengar kuliah, karat habis. Saya alhamdulillah hari-hari ceramah online dengan orang Ipoh pun ada. Dr. Hassan Ali pun ajak saya, tapi tak apa nak sesuai masa yang dia nak tu. Dia nak buat pukul 10 malam. Saya sewaktu COVID ni saya tidur 9.30. Saya tak pernah tidur lewat. Paling lewat 10.30. Pukul 10 mengantuk tuan-tuan, nak buat live dengan dia. Jadi saya abang minta maaf. Dia cari pengganti lah. Inilah dalam 100 hari ni saya dapat tidur awal tuan-tuan. Dapat rehat tu. Oi, seronok maya tidur awal. Sampai ada masa saya tidur 9.15 malam.
bangun 9.15 pagi. Oh, puas tidur 12 jam. Kan, terus duha ya. Kan? Bukan aku hampa lah kot. Kan? Allah syukur maya. Bukan senang nak dapat tidur awal malam 11 suku. Mula dah pula. Malam 11 suku. Kan? Itu cerita dia. Nah. Memimpin apa dah disebut membawa suruhan-suruhan Tuhan untuk disampaikan kepada umat Nabi. Memimpin mereka kepada jalan yang baik dan selamat supaya jangan tercebur ke dalam jurang dan lembah-lembah yang gelap dan sesat. Ini kita nak ambil sikit sepotong ayat Quran dalam dua surah. Surah pertama, surah At-Taubah ayat 33. Nah, yang kedua surah apa? Yang kedua ayat ke-28 surah apa? Saya tak ingat ayat 28. Saya baca yang ingat dululah. Cuma perbezaannya di penghujung ayat saja. Kita nak bahas yang ni. Inilah yang Allah perintahkan kepada Jibril, bawa turun wahyu, bawa turun petunjuk. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Yang ayat 28 tu saya tak pernah ingat surah apa. Dia yang tu di hujung wa kafa billahi syahida. Yang depan tu sama aja. Maksudnya yang ni kita nak bahas sesuai relevan dengan penggan nak kita baca. Apa dia sebut tadi, memimpin mereka ke jalan yang baik dan selamat supaya jangan tercebur ke dalam jurang dan lembah-lembah yang gelap dan sesat. Ayat 28 tu surah apa? Jam sikit tak ingat. Boleh cari Rusdan? Ustaz Solihin. Wa kafa billahi syahida ayat 28. Maksudnya dia, yakni Allah Subhanahu wa taala yang mengutuskan seorang insan pilihannya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk buat apa? Dua benda. Faham ni lah, dua benda. Yang pertamanya membawa huda. Melayu kata huda ni petunjuk. Tak, tuan-tuan. Makna huda lebih pada petunjuk. Sekali lagi kita bahas berdasarkan kitab tafsir. Ya? Al-Fatah. Al-Fatah surah ke-48 ayat 28. Terima kasih. Yang ayat wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Apa dia? Ini dia ayat dia. Yang ni Allah telah mengutuskan seorang insan pilihannya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membawa dua perkara kepada umat beliau. Pertamanya ialah apa nama? Bil huda, yakni huda. Apa dia huda? Saya ada kita orang. Wa dinil haq, yang kedua agama yang benar. Liyuzhirahu 'ala dini kullihi, untuk dimenangkan ke atas segala agama. Kita kena yakin agama kita Pak Haji agama yang terbaik, agama yang paling sempurna. Kalau kita sebagai orang Islam tak yakin dengan Quran hadis, ditukar nama lah. Tak tukar tak apa, duduk sorang-sorang aku tak yakin, lingkup terus akidah. Mana ada dalil lingkup akidah? At-Taubah ayat 125 muka surat 302. Ni tafsir depan saya, tafsir Arab Saudi. Jangan meradui Al-Quran dan As-Sunnah. Agama kita agama yang paling benar, paling sempurna. Baik. Dengan membawa petunjuk huda, saya tak mau sebut petunjuk lagi, huda dan agama yang benar untuk dimenangkan ke atas segala agama. Bukti benarnya ayat ini tuan-tuan tengok. Siapa boleh jawab? Ni ayat bila ni? 3 bulan sudah. Jam. Boleh bayar minum lah, saya tak puasa ramai, tak warah. Pasal bila bebel raya puasa 6 saya pegang semua tulang. Seluar tak boleh pakai, londek.
Seluar panjang lah. Oh, kacau. Kena makan leh. Ni naik balik lah. Perut buncit lah. Seluar bergetak balik lah. Tapi insyaAllah kita akan puasa 9 Zulhijjah. 30 Julai bersamaan 9 Zulhijjah. Ingat lah, hari Khamis tuan-tuan dapat 2. Puasa sunat Khamis, puasa 9 Zulhijjah tu sunat muakkadah. Sangat-sangat dituntut. Macamlah puasa 6 hari di bulan Syawal. Saya tuan-tuan, saya puasa sunat yang tu kan. 6 hari Syawal, 9 Zulhijjah insya-Allah tak tinggal. Hak lain Senin Khamis tak payah tanya. Tapi dah kita dah kena Covid tak kerja apa. Kan? Jadi bila kita puasa hari-hari tuan-tuan, puasa macam tak mau makan lah. Dah hari-hari puasa. Direct tu. Kan? Sampai Ramadan, sampai raya buka. Lepas tu sambung pula puasa 6 hari kedua raya. Habis direct. Alhamdulillah, syukurlah. Bukan apa Pak Ji duk fikir lah. Saya duk kata kita tak tahu ajal kita. Kalau takdir mati pun biarlah aku mati dalam beribadah pada Allah. Saya dah minta itulah. Kan? Puasa sunat, baca Quran, semayang sunat, dah tak boleh buat aja. Lepas tu baru demai idea, buat kuliah duha. Ramai dah orang kenal. Ni hari ni wallahualam lah, kata ada orang Singapura bagi sumbangan. Dia tengok. Setahu saya ada 2 orang Singapura yang duk tengok kuliah duha saya. Dia tulis itu daripada Singapura. Kan? Makna bagus jugalah kuliah duha ni. Satu dunia boleh tengok. Baik. Jadi untuk dimenangkan ke atas segala agama, walaupun golongan musyrik kun itu atau musyrikin itu tidak menyukainya. Insya kau apa? 8.51. Tak boleh lajak sikit lah. Tepat. Penting tu ya. Tanpa ke apa tu cemui ya. 100 hari tak mengaji pun cemui mangkuk dengan apa ni. Aku hari-hari aku berdakwah. Hari-hari. Esok genap 100 hari kuliah duha apa nama di Facebook Tafi Mutmainah. Genap 100 siri ke 100. Kan? Cuma ada juga hari yang saya tak dapat pergi sebab saya ada urusan lain. Ganti dengan ustaz-ustaz lain lah. Kita tak mau putus dengan masyarakat. Daripada mula mengenali Tafi Mutmainah. Alhamdulillah. Kita kempen macam-macam lah. Tabung kita pun alhamdulillah. Sumbangan tak putus lah. Saya syorkan kepada yang melihat kuliah duha saya tu, amal sedekah selepas subuh. Dia kata hampa tak ada tabung di rumah tak apa, tapi hampa ada menatang ni banking at your fingertips, di hujung jari anda saja. Saya duk tengok yang duk istiqamah sedekah kat Tafiz ni hampir 30 orang. 30 orang. Memang setiap hari dia bagi. Ada bagi RM2, RM3, RM5, RM10. Rupanya ada kesan juga. Sebab saya boleh monitor duit yang masuk melalui akaun Maybank. Yang tu saya boleh tengok. Lain saya tak boleh tengok. Ada cara dia lah. Saya belajar kat mereka nak monitor sikit. Ni kata orang Singapura bagi ni tak tahulah. Tadi check belum masuk lagi. Mungkin sebab conversion dia buat tukar daripada duit Singapura di Indonesia, mungkin dia makan sehari 2 kan. Jadi kita nak bahas apa dia tuan-tuan huda. Mengikut tafsiran yang saya baca, ulama sebut huda tu 3 macam. Huda tu yang pertamanya lazimnya mana-mana pun sebut petunjuk. Huda ialah petunjuk dari kesesatan. Itu huda. Petunjuk dari kesesatan. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a huda ya fala yadhillu wa la yashqa. Toha ayat 123. Maka apabila datang pada kamu petunjuk dariku, lalu sesiapa yang mengikuti petunjukku itu berpandukan kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sebut Quran saja. Nanti orang tempelak kita, apa ustaz ni tolak hadis ya? Sebut dua-dua kali. Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab hadis pun sebenarnya adalah kalam Allah. Wahyu pada Allah.
Nah, bukan dia bercakap dengan hawa nafsu dia. Maka apabila datang pada kamu petunjuk dariku, lalu sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, Allah bagi jaminan, fala yadhillu wala yashqa, maka golongan yang beramal berpandukan kepada petunjuk Allah dan Rasul, mereka tidak akan sesat dan tidak akan menemui kecelakaan hidup. Paling tidak pun dia tak akan celaka dalam kehidupan di negeri akhirat. Walaupun di dunia mungkin dia diuji. Ada orang tanya kadang-kadang dalam Facebook tu, duduk tengah ceramah tu, keluar bawah tu, Rusdan dia kaji buku ayat Quran. Saya tak apa pandai benda tu, nanti saya berguru dengan tau. Ustaz, saya semayang tak tinggal, kenapa hidup saya susah? Tuan-tuan nak jawabnya no? Duduk depan ni jawab sikit Ustaz. Ustaz kan berguna Ustaz. Ada orang tanya, saya tak pernah tinggal solat, tapi hidup saya tak pernah senang. Syekh, jawabnya tu cerita dia tuan-tuan. Ni kita nak bagi tahu ni. Paling tidak pun kamu bahagia, insya-Allah sejahtera di negeri akhirat. Di dunia ni medan ujian. Tidak, tak ada manusia yang akan terlepas daripada ujian Allah. Kau nak baca banyak Al-Mulk ayat 2, Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Al-Anbiya ayat 35, tu semua ayat ujian. Banyak ayat-ayat. Tak apalah, saya baca salah satu. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-Ankabut surah ke-21 ayat 35. Allah akan uji, kata kita semua ni. Ada sebahagian akan diuji dengan bisyar, dengan keburukan, kesusahan, kepayahan hidup. Semayang tak tinggal, kau ni semayang pun tak, Allah uji dengan kesenangan. Wal khair, kita orang yang mengaji ni jangan tertipulah. Tengok aku tak senang-senang doa berkajang. Saya sendiri pun banyak doa, saya Allah tak makbul, saya tak lorat pun. Kadang-kadang tu iblis main juga kan, macam dia nak suruh kita ada perasaan kecewa. Tak boleh kecewa, jangan putus asa, minta Kalau rasa dah tak mau, tak usah minta, baiklah kita berpegang lah, baiklah Tuhan lebih tahu pada kita, sebab tu dia tak bagi. Tidak Rusdan, ada ayat tu. Apa dia ayat? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Aku tahu, hang tak tahu, sebab Tuhan minta aku tak bagi. Faham tak? Jadi kita jangan putus asa, jangan kecewa. Bahasa tak mau minta, usah minta tu lah. Kita pegang, Tuhan tahu, sebab tu dia tak bagi kat aku. Kalau bagi mungkin kita rasa kita bukan tahu. Dia tahu, dia yang cipta kita. Dia tahu kekurangan kita, kelemahan kita. Lepas kata hari ni 20 minit dah, 25 minit, tak ada politik pun. Mana? Tak ada politik. Nak cakap politik apa, dah jadi kerajaan lah. Dulu bolehlah pertimbangkan. Kerajaan persekutuan pun saya sebahagian pada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri saya sebahagian pada kerajaan negeri. Cerita macam tu lah. Puak-puak tu aduk gigit jari. Syed kata ada 118 kerusi tak payah, hampa pergi kedai perabot belunggu. Sombong sangat dulu. Sombong. Tuhan nak tunjuk tuan-tuan, Masya Allah, dalam surah apa? Suratul Anfal, surah ke-8. Ayat ke berapa saya tak apa, saya dengar orang ceramah. Betul, hebat Allah Ta'ala. Kita tak payah masuk pilihan raya. Jadi kerajaan, tebuk atap. Pakar perlembagaan Malaysia kata tak ada tebuk atap mah. Memang legal, memang sah lah kerajaan yang ada. Hang siapa? Who are you, man? Hang siapa? Orang pakar perlembagaan kata sah. Tak tahulah, tunggu 13 Julai ni. Tukar pula kerajaan, coronavirus mai lagi kuat. Aku harap pergi tekam kat mereka tu dulu.
Kapiak-kapiak harbi tu. Ni masuk politik lah kan. Itu cerita. Cuma aku duk tunggu bila lah TV Hijrah nak jemput aku. Dah jadi kerajaan pun tak keluar lagi mangkuk ayun kan. Bagilah peluang sekali nak cakap yang jelas tentang Islam. Siap dengan dalil Quran, dalil hadis. Rusdan dia duk cek, dia tahu betul tak betul ni Rusdan tu. Kalau 100 ayat Quran sampai 99 insya-Allah betul Rusdan tu. Hak tak betul itu dia bukan aku. Kan? Itu cerita dia. Politik sikit dah Maya dah jadi kerajaan. Lepas tanya ustaz, tak ada jawatan apa? Tak payah. Saya berjuangkan untuk jawatan Maya. Abang kata, saya minat bidangnya dakwah, menulis dan urus sekolah, 3 tu. Itu memang bidang saya minat. Sebab tu saya boleh bagi banyak masa. Berjuang kita berjuang. Bukan calon, bukan kalah, belum menang. Lepas ni ustaz nak tani, ku tak mau dah ambil lah kat apa. Tak ada lorak apa. Kan? Saya duduk munajat, tanya kat Allah. Hati saya kata tak payah kan ni. Sebab saya duduk nampak tuan-tuan, tak tahulah. Kalau kita jadi ahli ataupun wakil rakyat tuan-tuan, kalau tak mantap, kita akan tinggal amalan-amalan kita. Tuan Guru ni Abdul Aziz, Tuan Guru Haji Ali tak apalah, mantap. Kita jenis cerai ni. Ni ada sikit-sikit jam tu. Nah, saya minat ni . Tu saya dah compile lah, dah susun 80 tajuk. Saya akan terbitkan buku tuan-tuan. Habis yang ni esok kita baca tu pula. Saya buat sebagai projek ekonomi untuk tahfiz. Kita terbitkan pen drive smart kuliah saya, ada 50 ceramah. Malam ni saya tak bawa lah, harga RM65, siap membaca Quran apa semua. Itu juga projek ekonomi tahfiz. Banyaklah idea main sewaktu Covid ni ya. Jadi yang dikatakan huda itu adalah petunjuk dari kesesatan. Allah bagi jaminan, jangan bimbang. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Aku turunkan Quran bukan nak bagi hang susah. Kan? Tapi itulah ujian kehidupan. Ada yang Allah uji dengan hidup yang susah walaupun taat. Ada yang Allah uji dengan kesenangan walaupun derhaka. Kalau yang senang tetapi derhaka, itu nama dia apa Rusdan? Duk tengok selalu dah. Itu nama istidraj. Apa dia hadis riwayat Imam Ahmad? Innallaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidrajun. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ni nak jawab nak esok tuan-tuan kok terpengaruh dengan bisikan syaitan. Aku semayang tunggu terbalik, hidup tak senang. Kan? Adikku semayang pun projek macam-macam projek, kaya-kaya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi sebahagian dunia kepada hambanya, sedangkan hamba itu derhaka. Maka itulah istidraj. Ayat Quran ada 3 ayat Quran. Pertama Al-Qalam 44, Al-An'am 44, Al-A'raf ayat 182. 3 ayat ni untuk mengesahkan hadis tadi. Jadi bila kita ikut Quran, walaupun hidup susah, tak apalah. Al-Anbiya tadi betul ada ayat tadi kan. Allah uji, tak ada manusia akan terlepas pada ujian Allah. Justru kita baca hadis sama, kitab Allah Azza wa Jalla huwa hablullah man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalatin, rawahu Muslim. Nak kuatkan hujah Al-Quran, Toha ayat 123 tadi. Ikut Quran tak sesat, tak celaka. Hadis pun kata macam tu. Al-Quran adalah tali Allah. Siapa ikut dia dapat petunjuk, siapa tinggal dia sesat.
Jadi makna huda yang pertama, petunjuk dari kesesatan. Jadi golongan yang tidak mau berpandukan petunjuk Al-Quran ni, tak usah duk sembang kemas lah, siapa dia sekalipun adalah sesat. Boleh? Suka tak suka, panduan kita Al-Quran dan As-Sunnah. Suka tak suka. Dalam Quran Al-Ahzab 36. Baik. Yang kedua, huda dengan pengertian ilmu yang memberi manfaat. Itu huda. Apatah lagi ilmu itu sumbernya daripada Al-Quran. Yang ada dalam Quran ini tuan-tuan, berdasarkan ilmu pengetahuan Allah. Dalam Quran Al-A'raf ayat 52, muka surat 229 dalam ni. Tengok sampai tikuih gerik. Pasal hampa tak baca, tikuih baca. Kan? Wa laqad ji'nahum bikitab fassalnahu ala ilmin huda wa rahmah liqaumin yu'minun. Tu dalil. Yang dikatakan huda itu ilmu yang memberi manfaat. Tuan-tuan, apa yang terkandung dalam Quran itu ilmu yang berdasarkan ilmu pengetahuan Allah. Suruhan baik, larangan baik berdasarkan ilmu pengetahuan Allah, bukan ilmu pengetahuan Nabi. Kalau Nabi pun dia bercakap wahyu daripada Allah. Itu makna huda. Jangan nampak huda ni petunjuk saja. Ya, huda petunjuk dari kesesatan. Huda juga memberi maksud ilmu yang memberi manfaat. Pasal apa? Pasal Tuhan tahu kemampuan kita terbatas. Betul tak adik? Saya boleh ingat dengan izin Allah surah sekian ayat sekian, tapi saya tak boleh ingat ada benda-benda lain. Di antaranya apa dia kelemahan saya? Saya tak boleh nak ingat jalan raya. 20 tahun dah saya dah berulang alik pergi Selangor, sampai lah saya tak tahu. Daripada KL Central nak pergi ke rumah saya tu di Pandai Indah, saya bukan ingat. Tapi nasib baik ada tok guru ni. Waste lah saya cakap lah. Kan? Turn right, turn left. Lala dia pun kencing baru tu. Kan? Jangan percaya satu tu. Dia kencing kan ni. Aku kena kencing lah. Nah, itu pakai Google Map. Masa tu tak belajar Waze lagi, tapi Waze bagus tuan-tuan. Sebab Waze ni dia bagi tahu kalau ada road block, ada speed trap, kan, dia keluar sini. Kita bawa kelajuan kita banyak mana pun ni habaq, kan. Kalau lebih pada dia punya had, kan, bagus Waze. Nak belajar tak? Baik. Jadi makna Allah tahu kekurangan yang ada pada kita, sebab tu Allah turunkan Al-Quran, satu panduan yang berdasarkan ilmu Allah. Sebab Allah berfirman, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yang saya sebut tadi, saya boleh ingat ayat Quran hadis dengan mudah dengan izin Allah, tapi saya tak boleh ingat jalan raya. Hak driver saya tu lah tak jadi driver lah, nak jadi kaya lah dia pun. Tengok Tuhan takdir banat. Oh, dapat projek. Dia kata tahun ni kalau berjaya 15 juta dia dah. Tu saya kata lah ni tu saya cakap banyak lah, dapat 15 juta hampir habis bangunan sekolah aku dulu. Hang kawan aku lama dah 20 tahun lebih dah. Hang bukan tak kenal aku bayar lah sikit-sikit setiap bulan RM100. 1000 tahun habis. Ni tak dan kau tu tak selalu telefon lah sibuk. Sebab projek dia jauh di Melaka. Dia duduk di Selangor. Kita tak sangka Allah Ta'ala buka rezeki kat dia. Tapi dia tak pernah cerita saya. Dia ni dia rahsiakan sikit. Nak orang putih kata secretive sikit. Jenis tak mau cerita kat orang. Bila dah dia dapat boleh abang start kena doa insya-Allah. Pasal ilmu kita ni terbatas Maya. Sebab tu Allah turunkan Quran. Jadi yang dikatakan huda, ilmu yang memberi manfaat. Apatah lagi kalau ilmu itu daripada Allah, sumber daripada Allah, takkan tak betul. Oi, tak boleh ikut norma Islam, lapuk, tak sesuai. Kita tanya dia apa? Allah tanya kita dalam surah Al-Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Tuhan tanya. Hangpa tak yakin kan? Tuhan tanya. Undang-undang siapa lebih baik pada undang-undang aku? Undang-undang Islam berdasarkan ilmu pengetahuan Allah. Undang-undang yang sedia ada berdasarkan ilmu pengetahuan manusia.
Kata ulama manusia bila dia gubah undang-undang, dia akan buat undang-undang yang dapat menyelamatkan kedudukan dia. Tidak. Walaupun dia bercakap tentang undang-undang, hui, kemah. Rule of law. Jadi keluar kepala bapak. Kan? Apa nama kepala bapak apa nama? Kan? Rule of law. Kan? Telus. Bila hilang kuasa, baru kita tahu. Oh dia macam-macam. Nasib baiklah 22 bulan manual. Kalau 22 tahun jam. Kan? Kita tunggu dah lihat. Nah. Sebab tu kita tak mau undang-undang manusia, kita mau undang-undang pencipta alam itu sendiri. Tuan-tuan nak dengar? Yang saya baca nah. Tuan-tuan dengar ni, saya pegang ni, saya nak abang muka surat 914. Surah An-Nur surah ke-24 ayat 63. Bila manusia tolak undang-undang Allah, hampa tunggulah kata Allah. Falyahdharil ladzina yukhalifu an amri an tusibahum fitnah. Tuan-tuan tak percaya? Ni, coronavirus ni salah satu yang tu. Sebab kita menyalahi perintah Tuhan. Kita tak kira lah PH ke PN pun wajib laksana syariat Islam. Boleh? Sudah? Ada ayat tu? Kita tengok muka surat 914. Tuan-tuan dengar. Tak payah tengok tafsiran, dengar dia punya terjemahan. Oleh itu hendaklah mereka yang mengingkari perintah Allah beringat serta berjaga-jaga jangan mereka ditimpa bala bencana. Coronavirus ni bala, bukan bala sunram. Yang tu kau hampa. Sebab tu tuan-tuan kena kembali wajib jangan menyalahi perintah Tuhan. Tak kira lah kita jadi pemimpin, kita jadi kerajaan pun tentang Islam kita kena cakap. Kalau tidak tak adil lah. Oh, orang lain jadi pemerintah taruh pam cakap tentang syariat Islam. Nah, empat perintah. Oh, sedap orang kata. Kan? Saya cakap nada sama ya. Kan? 13 minggu saya tak semayang Jumaat. Dah, dah orang tak bagi. Hari ni pun tak semayang lah. Selalu semayang Jumaat bukan wajib lah mana. Betul. Siapa kata wajib? Dia hak 300. My time saya 301 dia suruh balik mangkuk ayun. Dan jadi bila kata dia suruh balik tak wajib lah main Jumaat, main Zuhur. Kan? 13 minggu tak semayang. Minggu ke-14 Maya dapat semayang. Lamanya tak masuk masjid. Bukan takat dapat semayang, khutbah Jumaat lah tu. Terlupa kata khutbah aku puluh macam ceramah politik tau. Bukan masjid kawasan ni lah, jauh lah. Dah masuk lah. Sikit-sikit Habib, sikit-sikit. Takkan nak tangkap aku anak kuliah. Dah jadi kerajaan pun takut. Pelik hampa ni. Kerajaan BN, PA pun tak tangkap aku. Takkan PN nak tangkap aku. Pelik hampa ni. Tak habis sikit lah. Ingat, yang ketiga yang dikatakan huda itu jalan kebaikan, jalan keburukan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafur wa hadainahu najdain. Yang pertama saya baca surah Al-Insan ayat 3, yang kedua Al-Balad ayat 10. Allah buat dua jalan, jalan kebaikan, jalan keburukan. Allah bekalkan akal, Allah turunkan Quran. Hampa nak ikut yang mana? Tu makna huda. Jangan kita huda ni petunjuk. Nah, lebih luas. Sebab tu kita kena banyak baca juga. Jangan taksub dengan satu lama kan? Kita baca ke semua. Yang mana poin bagus saya himpun. Itu style saya. Macam Albani itu bukan ulama hadis. Setahu saya dia pengkaji hadis. Dia pergi belajar. Pumpang. Yang ni sahih, yang ni tak sahih. Tu pun ada yang dia tak betul ke? Mana dia kata dia betul ke semua? Ada dalam kitab ni dia kata sahih, ada dalam kitab ni hadis tu dia kata dhaif. Itu kelemahan kita. Wa khuliqul insanu dha'ifa. Sekali lagi lajak pukul 9 pula. Kita berhentilah. Nah, kita sambung lain lah. Nak buat macam mana? Dan undang-undang ni tu boleh.
Tapi nak buat lampau lama dah tak derma tu tabung ku ada tu. Jangan ada buat tak nampak pula. Duk tengah naik Nanopi lah round sekali. InsyaAllah ada produk-produk kod yang payah banyak besar semelit. Kita ada susu kambing. Kalau nak Power Rangers, kopi goji. Power Rangers. Kan? Koko minda. Anak cucu bagus lah. Ubat gigi pada mula menjaga balik lah nak buat macam mana. Kan? Itu cerita dah. InsyaAllah kita bertemu lagi tolong tanda lah. Saya pun tak tanda tak Ustaz. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di bulan yang akan datang dengan izin Allah di Padang Serai. Mungkin bulan depan saya tambah sikit apa yang disebut agama yang benar. Kalau tidak dia tergantung lah. Kan? Itulah tuan-tuan tolong tanda bulan 7. Jadi kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Nas. Subhanakallah wa bihamdik